Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita dengar teka-teki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Rasulullah bergurau dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, ada tak satu pokok yang daunnya tak pernah gugur dan sifatnya seperti seorang Muslim? Apakah pokok tersebut? Jadi sahabat-sahabat pun ramai yang meneka teka-teki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang sahabat beritahu pokok yang ni, pokok ni, semua salah jawapannya. Sehinggalah ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar inilah yang meriwayatkan peristiwa teka-teki dalam hadis pertama daripada hadis Muslim, riwayat Muslim, dan yang kedua daripada riwayat Tirmizi. Jadi teka-teki ini dirakamkan dalam hadis, dua hadis, pertama riwayat Muslim dan yang kedua riwayat Tirmizi. Jadi Abdullah Umar ni berkata dalam hati, kemungkinan aku tahu bahawa pokok itu adalah pokok sekian-sekian. Tapi Abdullah bin Umar tidak beritahu jawapan kerana segan ataupun malu. Jadi bila semua sahabat tidak dapat meneka dengan baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapannya. Sahabat-sahabat tahu tak apa jawapannya? Iaitu jawapannya pokok kurma. Jadi hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan khasiat, faedah kurma. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kurma ini yang pertama disebut daunnya tidak pernah gugur. Ya, kurma memang tidak akan gugur daunnya, tetapi yang gugur adalah pelepahnya. Dan digambarkan yang kedua, kurma ini sifatnya seperti seorang Muslim. Kenapa? Kerana sifat seorang Muslim itu mempunyai pelbagai kebaikan, dengan macam-macam ketaatan dan juga amalan-amalan yang soleh. Satu lagi, digambarkan juga beberapa sahabat mengatakan bahawa kurma ini seperti sifatnya seorang Muslim kerana sifat pokok kurma ini akan mati sekiranya dipotong pucuknya ataupun kepalanya, sebagaimana kita sebagai manusia ini akan mati sekiranya dipotong kepala. Ada beberapa riwayat lain mengatakan perbandingan di antara kurma dan juga Muslim, tapi saya beritahu dua ni sahaja. Kenapa pokok kurma itu sifatnya seperti seorang Muslim. Baik, seterusnya kita akan lihat apa dia khasiat-khasiat kurma. Yang pertama, menurut Yusuf Ahmad dalam bukunya Ensiklopedia Mukjizat Sains dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengatakan bahawa kurma ini membekalkan zat yang diperlukan oleh badan kita dan dapat diserap dengan cepat dalam sistem tubuh badan kita. Dan dalam kurma ini juga ada glukosa yang terkandung dan boleh dihadamkan dengan cepat dan masuk dalam sel-sel hati, sel-sel darah dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isterinya Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, mana-mana rumah yang tidak ada kurma maka penghuninya akan lapar. Riwayat Muslim. Baik, faedah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu berbuka puasa, maka berpugalah dengan buah kurma. Sekiranya tak ada kurma, maka minumlah air kerana ia adalah suci. Riwayat Tirmizi. Jadi khasiat yang kedua ialah sunnah kita berbuka dengan kurma. Yang ketiga, khasiat kurma ialah protein kurma ni dibina daripada 23 jenis asid amino, fluorin dan juga kalium yang sangat baik untuk kesihatan gigi kita. Manakala kadar magnesium mampu mencegah penyakit kanser. Baik, khasiat yang keempat, kurma membekalkan vitamin B6, asid folik, kalium, magnesium
Dan semua vitamin-vitamin ini sangat diperlukan oleh ibu-ibu yang mengandung. Ini dapat dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam. Ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dalam ayat 25 hingga 26, maksudnya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum dan bersenang hatilah kepada kamu. Jadi ayat ini menegaskan lagi bahawa khasiat kurma ini kepada ibu-ibu yang mengandung. Dan yang terakhir ialah Rasulullah SAW bertahnik. Bertahnik ni apa maksudnya? Kita makan buah kurma yang lembut, kemudian kita gosokkan ke langit bayi yang baru lahir. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada baby ataupun bayi yang baru lahir. Jadi itu sahaja beberapa khasiat kurma. Sebenarnya banyak lagi khasiat kurma. Dan kita masyarakat Malaysia ni, kita simpan kurma ni khususnya waktu bulan Ramadan. Sedangkan Rasulullah SAW simpan stok kurma ini sepanjang tahun. Jadi kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Itu sahaja salah silap daripada saya. Mohon maaf, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.